Selamat petang dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Titania Melita Nathan, dan kita akan mulakan dengan perkembangan banjir yang terjadi di Malaysia. Visual yang anda saksikan sebentar tadi difahamkan adalah kejadian banjir yang melanda Taman Sri Muda dan beberapa kawasan sekitarnya di Shah Alam. Itu adalah fokus kami pada jam ini dan berikut adalah tajuk utama Awani 7.45 untuk petang ini. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Disember 2021, negara digemparkan dengan tragedi banjir terbesar di Taman Sri Muda apabila hujan lebat turun pada 17 Disember hingga 18 Disember 2021. Boleh dikatakan sebahagian besar taman ini telah ditenggelamai air sedalam 4 meter di beberapa kawasan. Pelbagai agensi kerajaan telah dikerahkan untuk menyelamatkan mangsa banjir semasa tragedi ini berlaku. Rumah setinggi 2 tingkat bernasib baik kerana mereka dikatakan sempat menyelamatkan diri di tingkat atas. Namun bagi rumah 1 tingkat, hanya tinggal bumbung dan air. Justru memusnahkan segala peralatan rumah para penduduk. Sejak 2019, terdapat beberapa kejadian banjir yang berlaku setiap tahun di Taman Sri Muda Shah Alam. Kawasan itu dinaiki air hingga paras lutut, namun penduduk sudah biasa hidup dengan keadaan itu. Kira-kira 3 hari menjelang setahun tragedi banjir melanda Taman Sri Muda, di sini rata-rata penduduk yang terkesan masih tidak dapat menyembunyikan rasa trauma masing-masing. Dengan keadaan cuaca yang sering hujan ketika ini, rasa trauma dialami penduduk semakin menebal hingga kan ada antara mereka mula mengambil langkah awal bersedia menghadap resiko banjir. Seterusnya, beberapa lagi perkembangan terkini berkaitan dengan kejadian banjir Taman Sri Muda Shah Alam. Angka korban akibat banjir di Taman Sri Muda di sini terus meningkat dengan penemuan 2 lagi mayat hari ini. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS mendedahkan amaran bahaya banjir sebanyak 16 kali siren dibunyikan di stesen siren Taman Sri Muda. Seramai 4,276 mangsa banjir telah berjaya diselamatkan dengan 4,080 mangsa dihantar ke 18 pusat pemindahan sementara PPS. Untuk perkembangan berikutnya, kita bersama dengan Wakil Astro Awani yang berada di kawasan Shah Alam, Fatini Irdina. Fatini, mungkin boleh beri penjelasan terkini di sana? Baik, terima kasih Titania, rakan setugas di studio. Yang terkini, mangsa banjir di Taman Sri Muda di sini turut meningkat dengan penemuan 2 lagi mayat hari ini. Ia menjadikan bilangan mangsa yang maut di kawasan Taman Sri Muda mencecah 14 orang. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Baharudin Mat Taib berkata 2 mangsa terbaharu merupakan 2 beranak warga tempatan, iaitu seorang bapa berusia 78 tahun dan anak perempuannya berusia 48 tahun yang ditemukan di sebuah rumah teres 1 tingkat pada 1.40 tengah hari tadi. Kita mendapatkan maklumat tentang 2 beranak ini daripada keluarga terdekat susulan mereka yang tidak dapat dihubungi sejak banjir melanda. Kedua-dua mangsa telah dibawa ke Hospital Shah Alam untuk dibedah siasat, katanya dalam sidang media di Pusat Kawalan Tempat Kejadian 1, PKTK1, Taman Sri Muda hari ini. Dalam perkembangan lain, Baharudin berkata seramai 4,276 mangsa banjir telah berjaya diselamatkan. Dikatakan 4,080 mangsa dihantar ke 18 pusat pemindahan sementara PPS, manakala selebihnya memilih untuk berpindah ke rumah saudara dan sebagainya. Dilanjutkan dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS mendedahkan sebanyak 16 kali siren amaran bahaya banjir dibunyikan di stesen siren Taman Sri Muda 2 pada 18 Disember. Siren amaran di stesen siren Taman Sri Muda 2 dibunyikan bermula jam 10.30 pagi, manakala siren bahaya dibunyikan pada 12.30 hari hingga 8 malam. Bagi stesen siren Taman Sri Muda 3 pula, sebanyak 10 kali siren dibunyikan masing-masing siren amaran dan bahaya. Siren amaran di stesen tersebut berbunyi pada jam 2 pagi hingga 7 pagi, diikuti dengan siren bahaya yang berbunyi pada 11 pagi hingga 4 petang. GPS turut memaklumkan terdapat beberapa operasi banjir dijalankan di Taman Sri Muda seperti menurunkan paras air di Sungai Kelang yang bermula pada 20 Disember. Pada jam 4.23 petang, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) mengarahkan pemberhentian pelepasan air empangan batu dan empangan Kelang Gate, manakala pintu pelepasan empangan batu dan pintu L10 akses kolam desa ke Sungai Kerayong ditutup pada 5.45 petang.
Selain itu, empangan Klang Gate ditutup dan aliran Sungai Klang serta Sungai Ampang dilencongkan ke takungan kolam berambang Smart pada jam 8 malam. Selain itu, kesemua 12 unit pam termasuk 3 unit pam kekal berfungsi penuh, manakala sebuah lagi unit pam kekal dalam keadaan bersiap sedia selepas menerima bantuan set janakuasa Tenaga Nasional Berhad dan bekalan diesel JPS serta Petronas. Banjir surut sepenuhnya pada 23 Disember. Sekian perkembangan dan penjelasan daripada saya, Fatini Yudina. Kembali ke studio bersama Titania. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Fatini. Berikut akan diteruskan dengan perbincangan tentang penyebabnya banjir teruk yang melanda Taman Sri Muda Shah Alam 2021. Majoriti besar penduduk mengatakan kejadian tersebut sebagai ketentuan Tuhan, act of God, dan berada di luar kawalan manusia. Namun masih terdapat sebahagian lain telah mengatakan bahawa manusia merupakan angkara isu ini terjadi. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, kami akan bawakan 2 orang pakar dalam bidang banjir dan pakar ekologi di Malaysia, Profesor Zakira Adam dan Profesor Annalise. Kita akan berhubung dengan Profesor Zakira Adam terlebih dahulu bagi penerangan banjir yang terjadi. Salam sejahtera, Profesor, anda di sana? Ya, saya di sini. Baiklah, terima kasih kerana menyumbang sedikit masa untuk laporan hari ini. Untuk tidak membuang masa, Profesor mungkin boleh beri penjelasan tentang punca banjir yang melanda Taman Sri Muda. Dipersilahkan, Profesor. Baik, terima kasih Titania atas peluang perkongsian pada hari ini. Jadi, jika dilihat dengan keadaan peparitan di kawasan Taman Sri Muda, terdapat banyak faktor yang boleh membawa kepada banjir. Antaranya adalah penebangan hutan yang berleluasa. Seperti yang anda semua tahu, penebangan hutan yang berlebihan dapat mempercepatkan aliran air dan menyebabkan banjir. Ini kerana tanpa hutan yang berfungsi sebagai penyerap air, air akan mengalir ke permukaan dan membanjiri daerah tersebut, terutamanya pada musim hujan atas peningkatan air hujan yang tinggi dalam masa yang singkat. Secara khususnya, rakan sepasukan saya dan saya sendiri telah membuat kajian yang mendalam bagi tragedi banjir yang baru berlaku di Taman Sri Muda. Faktor utama yang menyebabkan banjir adalah kegagalan dalam mengurus sampah sarap. Kami mendapati info daripada Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Encik Nur Azam Hamis, yang telah mengesahkan bahawa limpahan air berlaku disebabkan kolam kumbahan yang tersumbat berhampiran sebuah pangsa puri di Taman Sri Muda. Dengan ini, kami dapati bahawa sikap tidak bertanggungjawab dan tiada kesedaran alam sekitar oleh manusia sendiri adalah untuk dipersalahkan. Ini kerana sampah sarap yang tidak dapat dikira semula seperti plastik akan hanyut ke sistem peparitan. Sampah sarap yang berkumpul tanpa diuruskan dengan betul juga akan menyebabkan sistem peparitan tidak dapat mengalir dengan lancar. Justru, ia telah menyebabkan air naik dengan kadar maksimum dan sangat deras, membawa kepada banjir yang telah berlaku di Taman Sri Muda. Menurut falsafah ekologi, hubungan timbal balas antara manusia dengan alam sangat penting untuk melestarikan kehidupan manusia hari ini dan untuk generasi yang akan datang. Terbuktilah di sini bahawa kita mampu mengubah nasib alam kita jika kita mengambil tanggungjawab dan membuat pilihan yang terbaik untuk memelihara dan memuliharanya. Setakat ini, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Profesor atas info yang diberikan. Seterusnya kita akan beralih kepada Profesor Annalise untuk menerangkan lebih tentang langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan banjir dari berlaku. Silakan Profesor. Terima kasih Cik Titania dan Profesor Zakira atas perkongsian tadi. Salam sejahtera kepada semua penonton. Sekarang saya akan berkongsi tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh para penonton bagi mengelakkan banjir dari berlaku. Tidak dapat nafikan bahawa terdapat pelbagai cara yang wujud di luar sana, namun tidak semua cara ada efektif dalam menolong mengulang banjir jika dilakukan sendirian. Bagi membanteras isu ini dari terjadi lagi, semua pihak awam perlu menurut serta dan menolong satu sama lain. Pertama, kita semua tahu bahawa plastik adalah penyumbang utama bagi sistem saliran yang tersumbat. Ini kerana ia memerlukan berpuluh tahun untuk dikompos atau merebut. Menurut laporan yang diterbitkan oleh WWF Malaysia, penjanaan sisa plastik pasca mengguna di Malaysia dianggarkan melebihi 1 juta tan. Daripada 1 juta tan plastik yang diterbitkan, hanya 19% plastik yang berjaya di kita semula pada tahun 2022.
Oleh itu, langkah pertama untuk tangani masalah ini adalah dengan memuaskan larangan penggunaan plastik antara usaha yang boleh kita lakukan dengan mengelakkan penggunaan penyebut minuman plastik dan menolak penggunaan beg plastik dengan membawa beg kita semula sendiri. Seterusnya, pendidikan dan penyebaran kesedaran kepada rakyat terutamanya dalam kalangan golongan muda. Pendidikan dan kesedaran dalam kalangan golongan muda penting untuk perubahan tingkah laku jangka panjang. Golongan muda harus ketahui bagaimana tindakan dalam kehidupan seharian mereka menggerui alam sekitar. Antara gerakan yang boleh dilakukan ialah dengan menyebarkan kesedaran melalui kempen atau didikan dari muda lagi. Didikan dan kesedaran yang diterapkan dalam diri rakyat sejak kecil dapat memainkan peranan penting dalam membina rakyat yang berbesar dan mengatuhan ini dan terdorong untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangkannya. Akhir sekali, meningkatkan penanaman semula pokok. Ini kerana peningkatan penanaman semula pokok boleh menjana semula tanah. Ini bukan sahaja memberikan penyerapan air yang lebih baik. Malahan, ia juga dapat mengulangi aliran air di permukaan kerana pokok dewasa tunggal boleh menampung sehingga 4 galen air. Dengan ini, banjir dapat dielakkan daripada bertambah buruk. Sampai ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Profesor Annalise atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Berita tadi menutupkan acara Buletin Petang hari ini. Ikuti terus berita-berita selanjutnya hanya di Buletin Astro Awani. Saya Titania Melinda Nathan undur diri. Selamat petang dan selamat jumpa kembali.